Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, tajuk untuk hari ini adalah 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, jom. Keperluan nutrien oleh tumbuhan. Selain manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien yang tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dapat dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Okey, apa beza makro dan mikro? Makro adalah banyak, makro banyak, dan mikro pula adalah sedikit. Jadi maksud makronutrien di sini adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, makro banyak. Jadi, tumbuhan memerlukan makronutrien seperti nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur dan hidrogen. Manakala tumbuhan juga memerlukan mikronutrien, iaitu nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Contohnya seperti boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan zinc. Okey, jadi yang ni sedikit. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Manakala yang ni pula adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, sekarang ni mari kita lihat apakah pula fungsi bagi setiap item tersebut. Okey, kita akan lihat dulu mikronutrien. Okey, nombor 1, nitrogen. Nitrogen berfungsi sebagai mensintesis protein, klorofil, enzim dan asid nukleik. Okey, jadi nitrogen ni membantu untuk memproses, mencernakan protein bagi dapat diserap oleh tumbuhan, dan selain itu membantu tumbuhan untuk melaksanakan proses fotosintesis. Okey. Nombor 2, membantu pertumbuhan dahan dan daun. Jadi pokok tersebut akan lebih bagus. Okey. Dahan dia lebih kuat, daun dia lebih banyak. Dan nombor 3, dia dapat meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Jadi buah pokok tersebut akan lebih banyak ataupun elok, dan juga biji benih akan lebih baik. Okey, nombor 2, fosforus. Fosforus juga adalah makronutrien, iaitu nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Fungsi dia adalah untuk mensintesis protein dan juga asid nukleik, sama seperti di atas. Okey, nombor 2, dia menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Jadi bunga pokok tersebut akan lebih banyak lah. Okey, jadi ni fosforus membantu pokok tersebut menghasilkan bunga dengan lebih banyak dan cantik. Okey, nombor 3, makronutrien kalium juga diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey, berfungsi untuk mensintesis protein. Selain daripada itu, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan dan memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Jadi pokok tersebut ada ketahanan. Jadi kalium ni membantu pokok tersebut supaya dapat ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Dan nombor 4 pula adalah makronutrien magnesium, juga diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Berfungsi untuk sebagai komponen penting dalam klorofil. Jadi dia magnesium ni membantu untuk proses fotosintesis. Okey, ingat bila ada klorofil je, ingat fotosintesis. Fotosintesis tu apa? Itu adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Okey, baik. Seterusnya adalah kalsium. Kalsium juga adalah makronutrien, iaitu nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak.
berfungsi sebagai untuk mensintesis gentian gelendong semasa pembahagian sel dan membantu pertumbuhan meristem hujung, pucuk dan akar. Jadi kalsium ni bagus untuk pucuk dan akar tumbuhan tersebut. Okey. Dan seterusnya sulfur berfungsi sebagai untuk mensintesis protein dan klorofil sama seperti di atas. Okey. Membantu perkembangan buah dan menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Okey. Oksigen berfungsi untuk terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Dan last sekali, karbon hidrogen berfungsi membina gula dan kanji semasa proses fotosintesis. Dan dapat membina selulosa. Okey. Jadi ini adalah makronutrien. Okey. Iaitu nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey. Baik, kita lihat pula mikronutrien, iaitu nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Ni sedikit saja. Okey, mari kita lihat fungsi dia. Okey, mikronutrien. Boron berfungsi sebagai mensintesis klorofil dan dinding sel. Fungsi dia lebih kurang macam makro tadi jugalah. Okey, ada perkataan klorofil kat sini, dia membantu proses fotosintesis dan dinding sel. Okey, dia menguatkan dinding sel tumbuhan tersebut. Lepas tu dia membantu pembentukan buah dan biji benih. Lebih kurang sama macam makro tadi. Okey, tetapi boron ni diperlukan dalam hanya kuantiti yang sedikit untuk support makro tadi. Untuk support. Okey. Selain daripada itu, ferrum berfungsi untuk membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda. Ni bahagian pucuk lah. Okey. Dan membantu respirasi sel. Okey, nombor 3. Cuprum terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Kalau awak dapat lihat kat sini, okey, dia punya fungsi lebih kurang sama je. Okay, tetapi komponen ni adalah komponen yang berbeza yang diperlukan oleh tumbuhan, tapi dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Tengok molybdenum pun sama juga, mensintesis protein dan membantu pertumbuhan tumbuhan. Dan mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, sama juga. Okey, selain daripada itu membantu pembentukan asid amino. Okey, untuk proses pencernaan. Dan zinc last sekali berfungsi untuk membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil, juga membantu pembentukan daun. Okey, jadi mikro diperlukan dalam kuantiti yang sedikit untuk support makro tadi. Okey. Okey, baik. Okey. Kesan kekurangan nutrisi. Kalau kurang apa jadi? Mari kita lihat. Kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan tumbuhan. Dekat sini dia nyatakan 3 saja, iaitu nitrogen, fosforus dan kalium. Yang ini adalah nutrisi bagi kategori makro. Yang sepatutnya diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Tapi bila kurang, apa jadi? Kita lihat kat sini. Kita lihat dulu. Untuk tumbuhan yang sihat, untuk tumbuhan yang sihat, pertumbuhan tumbuhan adalah normal. Normal lah. Ada bunga, ada buah apa semua. Batang tumbuhan kuat. Ni batang dia, kayu ni kuat. Daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda. Ni kat atas ni kecil dan berwarna hijau muda. Pucuk lah ni, pucuk. Daun di bahagian bawah pula besar dan berwarna hijau tua. Ni kat bawah ni besar dan berwarna hijau tua, hijau gelap. Ni untuk tumbuhan yang sihat. Selain daripada itu, penghasilan bunga dan buah adalah normal. Dan pertumbuhan akar juga adalah
normal. Ni. Ini untuk tumbuhan yang sihat. Dia cukup semua. Okey. Yang ni untuk tumbuhan yang kekurangan nitrogen. Ni contoh dia. Awak dapat lihat kat sini, tengok. Daun lebih kecil dan mudah gugur. Nampak? Dia lebih kecil. Sepatutnya dia kecil juga, tapi besar macam ni lah. Tak kecil sangat. Tapi yang ni dia lebih kecil. Dia tak normal. Dan mudah gugur. Okey, selain daripada tu, daun juga akan berwarna kuning. Nampak? Okey. Kita tengok huraian dekat sini. Pertumbuhan terbantut. Batang tumbuhan lemah. Mungkin lembik ataupun kecil. Okey, yang ketiga, daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat atau kuning kerana kekurangan klorofil atau klorosis. Jadi bila kurang klorofil, maksudnya dia tak boleh buat makanan dia. Jadi dia kalau tak boleh buat makanan, jadi apa jadi? Okey, macam kita lah. Tak dapat makan, apa jadi? Okey. Selain daripada tu, penghasilan bunga dan buah juga terbantut. Dan last sekali, pertumbuhan akar normal. Okey, dia akar dia tak ada masalah. Okey, kekurangan nitrogen ni dia akan efek benda lain, tapi bahagian akar dia okey lagi. Okey, tapi kalau dia tumbuhan yang kekurangan fosforus, apa jadi? Awak tengok kat sini, daun akan berwarna ungu. Okey. Lepas tu pertumbuhan akar juga merosot. Huraian dia, pertumbuhan-tumbuhan akan terbantut, lambat membesar dan lambat matang. Batang tumbuhan juga lemah. Daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. Daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung, dan tepi daun berwarna perang. Penghasilan bunga dan buah akan terhenti. Dan last sekali, pertumbuhan akar akan merosot. Nampak akar dia? Akar ni penting lah. Penting sebab apa? Dia nak serap air. Akar fungsi dia untuk serap air. Okey. Daun fungsi dia untuk menghasilkan makanan, fotosintesis. Okey, daun yang berwarna hijau tu sihat lah. Daun yang berwarna ungu, warna kuning ni tak sihat. Dia kurang klorofil. Okey, klorofil itulah yang membantu daun tersebut menghasilkan makanan dia. Okey. Seterusnya, tumbuhan yang kekurangan kalium. Apa jadi? Daun dengan tisu mati di tepi daun. Okey, huraian dia, pertumbuhan-tumbuhan terbantut mati sebelum matang. Pokok tadi tu sebelum dia mencapai usia matang, dia dah mati dah. Batang tumbuhan juga lemah. Daun di bahagian atas bertumpuk-tumpuk perang, hujung bergulung dan klorosis. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti. Pertumbuhan akar juga berkurang. Inilah kesan dia. Kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium. Ni contoh dia bagi 3 je. Ni bagi contoh, kita belajar 3 je cukup. Yang masuk exam pun 3 saja. Okey. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Sikit saja. Okey. Jadi macam biasalah, latihan ni saya nak awak buat dan hantar pada hari esok. Macam biasa Okey, itu saja. Jika awak nak ulang kembali pembelajaran, awak boleh lihat di channel saya. Okey. Okey, sekian, itu saja. Sekian, terima kasih.